Dia kalau gagal ni, kalau exam tu, kalau gagal tu apa, tak sampai 40 kan sekarang ni. Kalau sama-sama kita dulu 50, Merah dah merah lah tu. 50% apa dia punya apa parameter dia kan. So, sekarang ni mungkin 40 ke bawah tu gagal. Baik, memanglah ni kalau kita akan ukurkan dari sudut apa, nak cari percentage ke parameter ke, memang boleh dibuat lah walaupun sukar benda tu. Tapi poin dia secara umumnya rakyat melihat kerajaan dah gagal tu pula. Kalau macam saya sebut tadi, kalau daripada hashtag inilah, dia gagal tu dua poin yang utama tadi, isu apa, menangani COVID dan juga isu ekonomi. Daripada aspek itulah yang apa, rakyat ataupun netizen ni tengok kerajaan ni gagal. Tapi bila dah bercampur lagi kepada perkara-perkara lain yang menunjukkan kegagalan kerajaan, sebenarnya dia dah jadi dalam semua aspek tu kan. So rakyat menilai semua aspek tu dah apa ni, gagal. Walaupun mungkin tidak ada orang lah yang meletakkan parameter ataupun buat kaji selidik apa kejayaan dan kegagalan tu di tahap mana. Tapi poinnya adalah bila rakyat tu tidak puas hati, rakyat bersuara dan ternyata kerajaan tu gagal. Kalau tengok apa ni, contohlah jumlah pengangguran ke masih apa ni lagi tinggi, orang yang tak dapat bekerja pun masih lagi ramai, masa COVID lagi susah untuk dapat kerja dan seumpamanya. Jadi situ menunjukkan kegagalan kerajaan. Kes COVID yang tidak menurun, itu juga menunjukkan kegagalan kerajaan. Dan kalau kita lihat macam antara dua derajat tadi pun, apabila pihak pemerintah yang buat apa kesalahan dibiarkan, rakyat yang buat salah terus diambil tindakan, itu pun merupakan satu kegagalan. Dan kalau kita tengok pun sekarang ni sebagai contoh, pendedahan daripada ketua polis negara sendiri, ada kartel apa D7 lah pula kan, D7, macam-macam dalam PDRM tu sendiri, macam-macam apa ni berlaku. Itu pun sebenarnya menunjukkan kegagalan apa ni kerajaan juga. Dan tengok daripada semua aspek mana sekalipun kita nak tengok, sebenarnya kerajaan tu gagal. Jadi walaupun mungkin tidak ada parameter khusus nak kata kerajaan tu gagal di aras mana sama sekali, tapi secara umumnya kita katakan mereka ni gagal dan telah ramai yang bersetuju kerajaan ni gagal. Kalau kita tengok apa ni tweet daripada bekas Perdana Menteri apa ni Najib Razak sendiri pun pun bersetuju sebenarnya dengan hashtag kerajaan gagal, lebih kurang macam itulah dia punya Twitter dia. Maka parameter tu walaupun mungkin tidak kelihatan, tapi realiti ni macam mana, itu yang kita nak tengok. Realitinya kerajaan ni gagal atau tidak, pada rakyat khususnya yang mengeluarkan hashtag tersebut, realitinya gagal. Daripada kita pun sebenarnya kita bersetuju dalam beberapa aspek ni kerajaan tu gagal. Tapi kita sebenarnya kita nak tuju lebih jauh lagi. Kalau kita melihat sebagai Muslim, kita nak tengok tu jauh lagi, kegagalan tu daripada aspek mana. Kalau kita sebagai Muslim, sebagai contoh, kita nak tengok berjaya ataupun tidak kerajaan ni, gagal ataupun tidak kerajaan ni adalah tengok dia menjalankan tanggungjawab dia ataupun tidak. Kalau kita tengok tanggungjawab apa nama ni kerajaan ataupun pemerintahan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah pemerintahan tu untuk apa? Sudah pasti ayat-ayat dalam Quran begitu banyak yang menjelaskan berkenaan dengan tanggungjawab dalam sebuah pemerintahan. Bagi pemerintah itu adalah untuk menerapkan hukum Allah. Jadi pemerintah tu dibai'ah. Kalau dalam Islam, pemerintah itu dibai'ah untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka tidak menerapkan hukum Allah, mereka gagal. Itu parameter untuk kita, secara mudahnya bagi seorang Muslim. Apabila mereka tidak diterapkan ada hukum apa ni manusia, sistem diterapkan sistem manusia, sistem sekular, sistem demokrasi, so itu menunjukkan kegagalan kerajaan itu dalam menunaikan tanggungjawab dia. Malah lebih buruk lagi sebenarnya kita menyatakan pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah itu merupakan pemerintah yang khianat. Mereka orang yang tidak menunaikan amanah. Amanah yang Allah berikan kepada mereka tidak tunaikan dengan tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka ini merupakan pengkhianat kepada Allah, Rasulnya dan juga kepada kaum mukminin. Itu lebih besar lagi kalau kita nak tengok daripada aspek itu. So oleh kerana tidak menerapkan hukum Allah itulah sebenarnya kerajaan ini sebenarnya merupakan kerajaan yang gagal. So kalau kita bincang dari segi ekonomi pun, ekonomi tidak diterapkan hukum Allah dalam sistem ekonomi. Kita bincang dalam aspek ukubat ataupun dalam aspek undang-undang pun tidak diterapkan hukum Allah dalam aspek undang-undang ataupun ukubat, pun gagal kat situ. Pada aspek sosial, pergaulan pun tidak diterapkan hukum Allah, jadi gagal. So jadi kegagalan tu kalau kita nak tengok, kalau kita sebagai Muslim lah, kita nisbahkan dengan
Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah pemerintah tu mengikut hukum Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau tidak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka gagal. Dan lebih buruk lagi sebenarnya, kegagalan tadi tu, kegagalan yang akan membawa kepada dosa. Di dunianya dosa, dan di akhirat nanti kegagalan yang membawa kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis disebut pemimpin yang khianat tu kan, itu di akhirat nanti dikenal tu dengan dia tu ada bendera yang paling tinggi sekali. Orang tengok dia bendera paling tinggi, bawah pemimpin tu, itulah pemimpin yang paling khianat sekali. Itu gambaran yang Rasulullah berikan. Jadi ini pemimpin-pemimpin yang gagal. Kalau sekadar kita kata gagal, kalau tidak membawa dosa tu tak boleh lagi kan. Tapi sekarang kita kata gagal dari sudut Islamnya, itu dia membawa dosa di dunia dan azab di akhirat kelak. Itu yang lebih bahaya lagi sebenarnya. Itu mungkin kalau nak istilahkan sebagai parameter kita lah, kalau sebagai Muslim ni kita berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk melihat kegagalan itu daripada aspek kerajaan gagal. Tan Sri Mahyudin gagal. Sewajibnya kamu naklah meletakkan jawatan menyerah semula kepada ahli-ahli parlimen, kepada mereka yang diberi mandat untuk memerintah. Inilah akibat daripada backdoor government. Langkah syaitan yang dilakukan itu tidak membawa berkat, tidak membawa keharmonian, termasuk di antara parti-parti yang memerintah sekarang ini. Pengurusi prasarana ataupun yang bertanggungjawab prasarana dipecat. Sepatutnya the whole cabinet kena bertanggungjawab di atas kepincangan yang berlaku sekarang ini. Kita kena lihat pandangan-pandangan negara lain juga terhadap Malaysia sekarang ini. Sudah tentu pandangan buruk itu akan diikuti dengan investment, efek pelaburan. Jikalau Malaysia terus sisihkan dalam bidang terutama sekali investor-investor besar, apa nak jadi kepada rakyat pada masa yang akan datang? Sekarang sedang menanggung penderitaan akibat daripada buka tutup institusi pendidikan ini. Lockdown yang kita lihat tidak diselaraskan, berlaku seperti di negeri China bila lockdown dibuat betul-betul lockdown dan selenggarakan ataupun dipercepatkan vaksin seperti yang berlaku di Amerika, jadi di United Kingdom dan di lain-lain negara. Tapi kita semuanya perlahan di atas berbagai birokrasi. Kerajaan Mahyudin kerajaan yang gagal. Please step down dan serah mandat yang rakyat beri kepada mereka yang memperolehi mandat itu. Dan berulang peristiwa Sheraton, langkah Sheraton yang membawa akibat buruk. Wibawa pemerintahan tidak ada. Kalau dulunya kerajaan Pakatan Harapan lemah, pincang, biarlah rakyat menghukum mereka dalam pilihan raya umum. Bukan dengan cara membeli dan mengumpan wakil-wakil rakyat dengan jawatan-jawatan JLC dan sebagainya. Akhirnya inilah bentuk kerajaan yang dibuat. Tidak ada wibawa, tidak ada kekuatan, tidak ada legitimasi yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini. Ayuh, selamatkan Malaysia, selamatkan rakyat Malaysia. Tan Sri Mahyudin, berhentilah kerana kesilapan telah berlaku yang kamu dan rakan-rakan kamu lakukan. Insaf dan sama-sama kita membina semula Malaysia yang lebih cemerlang sekarang dan pada masa yang akan datang.